Dengan visi mendaulatkan syiar Islam dan misi memperkasakan ummah selaras dengan hukum syarak, Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS terus memacu kejayaan dan berdiri megah di negeri Selangor. MAIS memperkukuhkan iltizam untuk terus memperkasa Islam di bumi merah kuning ini selaras dengan arus kemodenan. Menurut Seksyen 5/1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS merupakan sebuah pertubuhan perbadanan. Pada 1 Mac 2005, Pentadbiran Bahagian Pengurusan Baitul Mal (BPB) telah dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS ke MAIS. Ini bersesuaian dengan peruntukan Seksyen 81/3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan bahawa MAIS berkuasa untuk mentadbir dan berhak kepada semua wang dan harta yang dimiliki Baitul Mal. Seksyen 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 menjelaskan tiada apa-apa jua yang terkandung dalam enakmen ini boleh mengurang atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam di dalam negeri Selangor sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Selain itu, di bawah Seksyen 7/1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial orang Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak. MAIS hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syarak dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam enakmen ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ahli MAIS di bawah Seksyen 11/2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Di bawah Carta Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kedudukan tertinggi diikuti Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Jabatan Mufti Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor sendiri. MAIS menjalankan beberapa perkhidmatan utama kepada umat Islam di negeri ini, antaranya perkhidmatan menguruskan harta Baitul Mal, pengurusan pemulihan Al-Riqab, pentadbiran mu'alaf, perkhidmatan sewaan, bantuan guaman syari'i dan perpustakaan wakaf. Dalam menguruskan harta Baitul Mal, MAIS juga berfungsi dalam mempromosikan produk perkhidmatan Baitul Mal termasuk pengurusan wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang, harta luqatah, faraid serta membekalkan hikmat nasihat pengurusan harta pusaka. Selain itu, Baitul Mal MAIS turut menjalankan urusan permohonan pengurutan khairat atau derma dalam negeri Selangor. MAIS juga memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menguruskan pengislaman mana-mana individu yang memeluk Islam termasuk pendaftaran individu terbabit. Menjadi satu tugas dalam memastikan asnaf Al-Riqab di negeri Selangor mendapat bimbingan, MAIS turut memainkan peranan dalam menguruskan pemulihan asnaf Al-Riqab, antaranya menyelaras dan menyelia aktiviti rumah kebajikan dan pelindungan di negeri Selangor, mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada individu dan kumpulan Islam yang memerlukan pemulihan akidah, serta mengurus perkhidmatan pelindungan, pemulihan kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dalam gejala sosial. MAIS juga ada menawarkan penyewaan aset dan hartanah milik MAIS kepada mana-mana pihak yang berminat, antaranya tanah, rumah kediaman, lot-lot kedai dan pejabat milik MAIS. MAIS juga menyediakan perkhidmatan guaman syari'i kepada umat Islam di negeri ini bagi kes-kes yang melibatkan perundangan keluarga untuk golongan yang berkelayakan. Turut sama memacu tanggungjawab bersama MAIS adalah Jabatan Hal Ehwal Islam di Selangor, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor. Bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam di dalam negeri Selangor terus dipacu dengan baik, MAIS turut mempunyai anak syarikat dan agensi di bawah MAIS, iaitu Lembaga Zakat Selangor,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, Bakti Suci Holdings Sendirian Berhad, Teraju Ekonomi Asnaf dan Yayasan Islam Darul Ihsan. MAIS telah menjadi pusat rujukan pelbagai organisasi, institusi pengajian tinggi, pusat akademik dalam mendapat nasihat dan perkongsian bersama MAIS. Buat pertama kalinya, MAIS juga berjaya membangunkan pelan strategik MAIS 5 tahun merangkumi semua jabatan hal ehwal Islam, agensi dan anak syarikat. Selain itu, MAIS juga telah meraih pelbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya adalah memperolehi persijilan sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah MS 1900 2014 pada tahun 2017 daripada SIRIM QAS International Sendirian Berhad. Pada 6 Jun 2008, MAIS telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001-2000. Pada 8 Oktober 2009 pula, MAIS berjaya menaik taraf kepada versi MS ISO 9001-2008 sehingga tahun 2017. Pada tahun 2019, MAIS berjaya pula menaik taraf persijilan MS ISO kepada versi baru MS ISO 9001-2015. Selain itu, MAIS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan di Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK melalui sistem wasiat secara atas talian di www.wasiat.com.my. Pingat Emas Mini Convention Team Excellent MPC Wilayah Tengah 2017. Pingat Emas Convention Team Excellence MPC Kebangsaan 2017 dan Accountability Index. Bagi tempoh 10 tahun ini, MAIS terus mengekalkan penarafan sijil bersih ke atas penyata kewangan MAIS 2009-2018. Sejajar visi MAIS dengan 5 teras utama iaitu pengukuhan akidah, syariah dan akhlak, pembangunan sistem sosial Islam yang dinamik, pemantapan sumber ekonomi Islam, pemerkasaan urus takbir dan sistem penyampaian dan pemerkasaan dasar dan perundangan Islam. MAIS akan terus mengorak langkah, memastikan kejayaan dan berdiri megah negeri Selangor. MAIS menjunjung amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, penonton ataupun follower FB Majlis Agama Islam Selangor, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam sesi FB live, dan juga kita di siaran YouTube juga, YouTube live Majlis Agama Islam Selangor, sempena kempen bulan pembebasan rekod 2022 yang diadakan sepanjang bulan September ini. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk live hari ini kita telah pun berada pada siri yang keempat. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah pun bermakna melalui kalau tuan-tuan ikuti daripada siri yang pertama, pelbagai tajuk yang telah kita kongsikan, yang pihak MAIS kongsikan daripada bahagian rekod sendiri, untuk kita fahami sama-sama, untuk kita lebih mendapat pencerahan ataupun pendekatan berkenaan dengan apa itu ar-riqab yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada siri yang keempat, dengan tajuk Irsyad Ummah Santuni Riqab, yang kita bawakan secara langsung daripada Pertubuhan Insan Permata Disayangi, Pintas Kajang. Alhamdulillah, dengan suasana hujan yang renyai-renyai turun, mudah-mudahan
rahmat bersama kita pada pagi ini insya-Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, alhamdulillah. Saya suka untuk kita berkenalan dengan kita punya penceramah ataupun panel kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Atha bin Mukhtar, yang merupakan pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Handsome orangnya. Cakap. Alhamdulillah. Kacang. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Tajuk kita ini adalah Irsyad Ummah Santuni Rekod. Ya. Bermakna mungkin ada yang akan menjadi persoalan kepada masyarakat kita ni lah. Kita tanya-tanya apa tu Irsyad Ummah Santuni Rekod tu, mungkin orang dah biasa dengar. Jadi apa Irsyad Ummah Santuni Rekod yang kita nak bawakan pada hari ini, yang kita objektif lah, yang kita nak sampaikan, yang kita nak penonton-penonton kita hari ini faham berkenaan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Mungkin sebagai mukadimah awalnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Hanzalah bin Zulkifli. Dia datang bawa jauh daripada eksekutif dakwah Baitul Mal MAIS, insya-Allah. Kita punya tajuk hari ini ataupun program kita pada hari ini ialah kempen bulan pembebasan rekod. Tak gitu Ustaz, yang kali keempat dah ni. Dah hujung bulan pun, kan? Jadi saya rasa ini yang terakhir ataupun ada lagi. Ada lagi satu, masya-Allah, ada satu lagi Dan tajuk pun kita pada hari ini ialah Irsyad Ummah Santuni Rekod. Masya-Allah, tajuk ni amat baik sekali untuk kita bincang pada pagi yang hujan renyah ni. Betul. Hujan renyah kita pun rasa macam tenang saja, kan? Masya-Allah Taala. Dan kita tak lupakan kepada penonton FB dan YouTube secara online, sedang penonton, pendengar, dan juga kepada seluruh komuniti Rekod, dan juga saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak MAIS memberi kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan asatizah, para alim ulama, datin-datin dan datuk-datuk sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini saya tadi soalan tanya tentang mukadimah kepada tajuk tu sendiri Ustaz. Tajuk tu sendiri ialah tentang Irsyad Ummah Santuni Rekod. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada bila kita sebut tentang rekod ni, mungkin di sebahagian negeri ataupun sebahagian tempat tak faham rekod ni apa tapi kita nak terangkan tentang rekod, kerana kita dah siri yang pertama, kedua dan ketiga dah banyak dah jelaskan tentang rekod ni. Cuma hari ni kita fokus kepada irsyad. Kita fokus kepada irsyad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Boleh tanya sihat. Okey, baik. Saya nak petik dalam satu ayat Quran. Apabila kita menyebut tentang irsyad ummah, ia terkait dengan beberapa petikan ayat Quran yang saya nak berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Taala sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan tuan-tuan, kalau ayat ini dia bercerita tentang apa? Ayat ini nak ceritakan tentang dakwah, tentang termasuk juga dalam berkenaan dengan irsyad, iaitu bimbingan. Kalau bahasa Melayu kita sebut bimbingan lah, bimbing. Jadi tanpa ada kita sebagai ummah, kita nak berdakwah perlu ada bimbingan. Kerana konsep dakwah itu perlu ada bimbingan. Tidak hanya kita menyuruh, tidak ada kita melarang, tetapi tanpa bimbingan pun tak cukup, tak sempurna. Itu satu. Dalam satu lagi ayat Quran yang boleh untuk saya petikkan juga adalah apabila kita irsyad ummah adalah sebahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maknanya di luar sana kita dapati ada perkara-perkara yang baik, maka kita ajak. Tolong bantu untuk kebaikan. Sokong menyokong, bantu membantu, bimbing membimbing. Begitu juga sebaliknya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran, Allah Ta'ala pesan kepada kita, jangan kita bantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan al-ithm, tentang dosa dan sebagainya. Maka
Allah Ta'ala wattaqullah. Kita supaya kita ini bertakwa kepada Allah dalam hal-hal bantu-bantu ni. Maknanya termasuk juga dalam bimbingan. Sebab fokus kita pada hari ini irsyad ummah, bimbing ummah, masa kita kena tahu apa yang boleh kita bimbing, apa yang perlu kita bantu untuk bimbing ataupun sebaliknya. Dan satu lagi saya nak petik ayat ini agak panjang sedikit tapi sangat dekat dengan community record sebenarnya Ustaz. Itu dalam surah dalam surah Al-Maidah juga ayat 8 Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah, sekali lagi Allah Taala sebut wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menceritakan tentang Allah pesan kepada orang beriman, jadilah kita sebagai penegak kepada keadilan. Maknanya bila penegak kepada keadilan, kita tahu adil itu maksudnya letak pada tempatnya. Maka Allah Ta'ala kata lagi, jangan kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu. Kadang-kadang dalam masyarakat kita lihat benda itu tak betul. Maka cara kita membimbing satu kaum, satu manusia ataupun satu kumpulan yang kita rasa kita tak suka, maka cara kita membimbing itu cara yang salah Ustaz. Cara kita bimbing itu salah, maka ini tidak bertepatan dengan ayat Al-Quran. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ dulu untuk sebagai mukadimah. InsyaAllah kita akan bincang lagi pada ya Ustaz, silakan Ustaz. Maknanya tuan-tuan dan puan dan Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa mukadimah, saya kira mukadimah tu satu maklumat awal kepada kita semua untuk kita fahami lebih dalam lagi berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah. Baik Ustaz. Bila kita bercerita dengan berkenaan dengan nak memimpin ummah ini, kepada fokus kita pada hari ini adalah menyantuni rekod itu sendiri. Jadi mungkin menunjukkan satu perkara yang sangat penting. Betul. Penting untuk rekod ataupun golongan rekod ini perlu dibimbing. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah pada kita semua hari ini insya-Allah berkenaan apakah kepentingan bimbingan terhadap golongan asnaf rekod ini Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Nampak gaya Ustaz tanya soalan tu memang bersungguh sangat tu. Menyebabkan saya sangat teruja dengan soalan tu. Jadi bila kita sebut tentang yalah, kita dah sebut pada siri yang pertama, kedua, ketiga, bahkan akidah dan sebagainya. Saya nampak kalau tuan-tuan dan perempuan sedang penonton dan pendengar sekian mengikuti. Dan kalau siapa tak ikut, sila ikut. Sebab ada rekod dia, boleh tengok dan bagi komen lah kan. Sebab bila kita sebut tentang golongan asnaf rekod ni, ataupun saya lebih suka dan lembut hati saya bila menyebut community rekod. Saya nampak lebih yang biasa saya guna. Maka sudah tentu bimbingan yang kita nak buat ada kepentingannya. Takkan kita bimbing tak ada kepentingan. Kalau biasa kita duduk dalam sesi counselling, sudah ada tentu counselling itu ada bimbingannya. Dalam Islam sendiri konsep bimbingan ini sangat penting. Sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Ini peristiwa berlaku antara sahabat-sahabat Nabi SAW dengan juga Nabi SAW. Ini menjadi satu tauladan, uswah kepada kita apabila seseorang yang bermasalah ataupun kita sebut sebagai community rekod ini, mereka terbelenggu. Sebab itu kita sebut sebagai kempen untuk pembebasan rekod. Maka mereka ini perlu dibantu untuk dibebaskan. Kalau kita nak bantu, masa kita dengan bimbingan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Allah Taala kata bila di kalangan para sahabat itu ada yang buat salah. Maknanya sahabat manusia biasa kan. Apatah lagi kita. Maka kita tak boleh salahkan komuniti rekod kenapa kau buat salah dan sebagainya. Maka bila kita ni manusia yang tidak sempurna, ialah bila sebut insan tak sempurna, kita bukan malaikat. Selagi mana kita ni manusia buat salah, tak terlepas dari dosa. Tak lepas dosa, berpeluang untuk buat dosa. Maka tak ada beza pun kita dengan orang yang lain buat salah. Jadi sebenarnya konsep itu sudah ada, konsep bimbingan itu sudah ada dalam Islam.
bila Allah Taala kata pesan kepada Nabi Muhammad SAW, walau annahum idzalamu anfusahum jauka. Apabila ada orang yang salah, orang yang buat kesilapan, buat dosa kepada Allah, Allah kata pergi jumpa Nabi. Jauka, yang datang kepada kamu. Itu perintah Allah Taala. Maknanya memang bila kita buat dosa, ya Allah ampun dosa aku, betul dengan Allah tu betul lah. Tapi Allah sendiri dalam Quran sendiri mengajar kita jumpa dengan Nabi. Sekarang mana ada Nabi? Kalau ada Nabi, Ustaz, kita kena tangkap apa? Jadi konsepnya jumpa dengan para ulama. Kenapa nak dapatkan ini konsep bimbingan. So kepentingan peranan bimbingan sangat penting. Bila mana izja'uka fastaghfirullah. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dia datang kepada Nabi, ini konsep sangat jelas. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, konsep ini bukan hanya kepada komuniti rekod. Dia sebenarnya juga kepada siapa sahaja, diri kita secara umumnya. Sebab kita tak terlepas daripada kesilapan. Maka konsep apa? Apabila kita buat salah saja, carilah orang alim, carilah orang yang boleh bimbing kita. Kemudian apa perlu buat? Allah Ta'ala sebutlah kaedah terus. Ni cara tu dia. Fastaghfirullah. Hendaklah kamu istighfar di depan Rasul. Maknanya mereka datang bertemu dengan Rasul, dia istighfar, astaghfirullah. Maknanya ya Allah ampunkan dosa. Lafaz istighfar itu di hadapan Nabi SAW. Itu kaedah. Kemudian Allah Ta'ala sebut wastaghfara lahumur rasul. Bukan sekadar orang yang datang itu istighfar kepada Allah di hadapan Rasul, tetapi Rasulullah SAW istighfar di hadapan mereka, minta kepada Allah. Maknanya Nabi juga minta, ya Allah ampunkanlah dosa mereka. Macam tu. Jadi ini satu konsep yang sangat bagus. Sebab itu kita sebut tentang peranan bimbingan. Dan Allah Ta'ala sebut wastaghfara lahumur rasul. Tengok, bila ikut kaedah, bila kita ikut, mana kaedah santuni rekod dengan bimbingan ni, ikut kaedah insya-Allah selesai. Tapi kalau tak ikut kaedah, ikut suka hati, tu masalah dia. Jadi sebab itu kita nak bincang tentang kempen pembebasan rekod ni, biar kita ikut. Ada ayat Quran, ada hadis, ada pengalaman ulama. Bila kita ikut, insya-Allah dia akan selesai. Yang tak selesai tu kalau ikut cara sendiri. Suka-suka kita. Jadi dah datang, buat salah, datang jumpa Nabi. Dia minta istighfar kepada Allah. Nabi pula istighfar, minta kepada Allah ampun dosa dia. Apa Allah Ta'ala kata? Kalau buat macam tu, lawajadullaha tawwabar rahimah. Bila kita buat macam tu, Allah kata apa? Allah pasti akan mengampun dosa ni. Masya Allah. Ini kaedah. Sebab itu bila tadi Ustaz sebut tentang kepentingan bimbingan, inilah penting dia. Bila kita kena cara bimbingan terhadap rekod secara umum lah. Dan kita juga mengajak kepada masyarakat lah, supaya kaedah ini kita kena sama-sama buat untuk membimbing komuniti. Jadi saya nak sebutkan sikit, bimbingan ni sebenarnya apa kepentingan kepada mereka. Secara umumnya kalau kita melihat di sudut khusus kepada bahagian-bahagian pemulihan rekod sendiri, yang ada saya lihat sepanjang pengalaman saya lebih kurang beberapa tahun ni, iaitu khidmat nasihat. Itu antara satu bimbingan. Kita ad-dinun nasihah, kita kata watawasau bis sabri watawasau bil haqqi kita sebut tentang itu. Tetapi kita kadang-kadang kita terlepas dari sudut kita apabila menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, khususnya pada komuniti rekod ini, kita kita sebut tadi syuhada bil qist. Kita sebut tadi Allah suruh kita adil terhadap kesalahan orang itu. Tapi sekarang kita lihat bila komuniti rekod buat salah, dia ada double standard. Ada orang buat salah macam ni, biar aja. Bila orang ni buat salah, macam dah tak ada syurga baginya. Kan? Jadi tak adil dalam buat hukuman. Begitulah bila kita bertemu dengan komuniti ini, kita perlu memberikan khidmat nasihat. Kemudian kita kena bantu komuniti ini. Apa yang kita terdaya dari sudut nak bina potensi dia. Alhamdulillah kita ada bahagian pemulihan rekod dapat menangani isu ini dengan baik. Cuma kita nak hari ini adalah kita nak sebarkan kepada masyarakat bantulah kepada pihak MAIS. Begitu juga ialah bukan sekadar kita nasihat, bukan sekadar kita bantu komuniti, tetapi juga kita membantu untuk selesaikan masalah dia. Apa yang kita mampu lah. Dari sudut apa sahaja yang keperluan yang perlu supaya membimbing mereka untuk dibebaskan, supaya mereka dapat bebas daripada belenggu tadi masalah-masalah yang terkait dengan mereka. Dan yang terakhir bagi saya ialah kita perlu bimbingan tadi mestilah seimbang lah Ustaz. Di sudut jasmaninya
dari sudut rohaninya, kalau perlu pada ubat kita bagi ubat, kalau perlu kepada kerohanian dari sudut membina jati diri dalaman kita, sudut akidah dan sebagainya, itu juga perlu ada keseimbangan. Kalau tak ada, tak sempurnalah. Jadi saya rasa cukuplah untuk soalan yang pertama kan. Itu Baik. maknanya kepentingan untuk kita membimbing community record. Baik. Kita sedia maklum Ustaz. Ya. Di Majlis Agama Islam Selangor telah pun menyediakan kelas-kelas bimbingan record. Ya. Dan maknanya ada ramai juga guru-guru pembimbing record. Ya, betul. Guru pembimbing record di bila dalam berbagai kategori record lah. Macam-macam kategori lah. Kalau record kita tengok kan, macam-macam. Kalau kita tengok dalam fatwa record tu, banyak lah yang golongan ataupun komuniti yang di bawah record tu sendiri. Dan Alhamdulillah di Majlis Agama Islam Selangor ada guru-guru pembimbing record. Cuma mungkin persoalannya di sini Ustaz lah. Sebelum saya tanya Ustaz, saya nak minta penonton share. Share ni kita punya live kita hari ni. Sebelum Ustaz nak jawab ni, kalau kita Sila. share dulu kita punya live kita hari ni, insyaAllah. Supaya bukan saja community record yang bersama-sama kita pada hari, tetapi juga kita nak masyarakat turut faham, dan mesej yang kita nak pada hari ini sampai kepada masyarakat di luar sana, insyaAllah. Betul. Baik Ustaz, soalan dia tadi macam cemas seperti dia kan? Itulah yang saya menunggu. Jadi kita dah ada guru record. Ya. Jadi apa pula peranan masyarakat ataupun ummah sendiri dalam membimbing ataupun bersama dengan komuniti record, Ustaz? Silakan. Terima kasih soalan Ustaz tentang peranan ummah dalam menyantuni record ni. Betul juga, kita dalam nak kerja dakwah, kita sebut dalam watakum minkum ummatun, itu adalah umat Nabi Muhammad adalah istimewanya umat Nabi Muhammad itu satu umat yang mana kita ni buat kerja Nabi lah, saya kata. Bukan Nabi, buat kerja Nabi. Sambung kerja-kerja Nabi tadi. Mana dan dakwah, dunia dakwah. Maka kalau kita dalam dunia dakwah, dalam dunia dakwah takkanlah satu kelompok saja yang buat amal makruf nahi munkar kan. Secara umum begitu. Begitu juga salah satu daripada dakwah itu adalah kita nak bantu community record ini untuk dibebaskan. Maka kita tak boleh letakkan satu tanggungjawab, satu bebanan hanya kepada MAS. Kalau kita lihat di negara kita yang betul-betul yang saya nampak lah, tak tahu kalau orang lain nampak kan, saya nampak MAS yang begitu sungguh betul, daripada A sampai Z lah, dah bertahun dah kita dengan rekod ni. Dan saya sendiri antara, kalau tak silap saya antara orang batch pertama menjadi guru pembimbing rekod. Jadi dah bertahun. Apabila saya mendapati memang kesinambungan ataupun istiqamahnya pihak MAS ni menjadi amal jariah lah kepada yang di sebalik tabir yang memberi idea untuk meneruskan perjuangan pembebasan rekod, walaupun ada sebahagian tempat yang tak bersetuju. Itu biasalah dalam ujian dakwah tu dia memang ada. Biasa begitulah. Itu bagusnya tu. Dia semangat sikit. Jadi saya nampak inilah tujuan kita nak kempen supaya orang kenal, supaya orang tahu sebenarnya rekod ni apa. Kenapa nak bebaskan? Kenapa kita nak bebaskan? Kerana kita juga diri kita nak bebas daripada belenggu yang kita ada. Setiap orang ada belenggu dia. Ada masalah yang mungkin kita nampak dia mampu, tapi ada perkara-perkara yang belenggu yang mana kita kena bantu dia untuk keluar pada belenggu. Kita papah dia, kita tarik dia, kita pegang dia, itu dipanggil bimbing. Jadi saya nampak, apakah takkan kita letakkan di bahu MAIS saja kan? Kalau di MAIS dah lah MAIS besar kan, dia ada bahagian rekod berapa orang sangat yang ada. Itulah pergi ke sana, pergi sini, tengah hutan, semua dah laut, semua dah pergi dah. Program-program pun saya ikut sampai ke bukit, ke gunung, kita pergi manjat Gunung Kinabalu je belum lagi. Jadi mungkin akan datang Ustaz. Tak tahulah, saya tak nak naik lah. Tapi itu nak beritahu kan bahawa MAIS ni dah buat dah banyak. Saya sendiri tengok dengan mata saya, dan saya hadir. Sangat bahasanya sangat tough lah, maknanya buat tu sungguh-sungguh lah. Jadi sampai masa dah sekarang untuk kita berkongsi dengan masyarakat tentang bimbingan ni perlu
di kalangan mana support ni bukan sekadar daripada institusi agensi MAIS sahaja, tapi kita nak ajak kepada seluruh ummah, marilah bersama-sama dengan MAIS untuk membantu menyantuni rekod. Tapi ada syarat dia. Kita nak santu rekod kena ada ilmunya. Tak boleh nampak menyantun, mulut bukan main kan. Kan? Bahasa ni lembut, tapi sekarang bahasa tak keluar suara, tak bersuara. Itu tak tahu tu. Bahaya tu. Betul pedih. Pedih. Jadi itu pun kita kena elak jugalah. Ada perkara-perkara yang boleh kita tegas, ada perkara yang perlu kita lembut. Sedangkan Nabi Musa sedangkan Firaun pun Nabi Allah Musa dan Harun diperintah untuk qaulan layyina. Apatah lagi kita yang bukan Firaun ni. Kan? Bahasanya gitu. Maknanya setiap orang yang bersalah, kita tak semua boleh kita dekati dengan dia dengan cara yang tak baik. Sebab Allah Ta'ala sebut tentang dakwah itu ada dia punya pendekatan-pendekatan yang sangat baik, dan sebenarnya ini menjadi satu keistimewaan dalam agama Islam. Jadi saya lihat bahawa apa yang ummah boleh buat, ummah ataupun masyarakat boleh berperanan bersama-sama dengan MAIS. Mungkin lepas pada ni akan ada lagi program-program yang mana kita bersama sangat umat, kita duduk di mall ke, ramai-ramai kan, biar siapa yang berminat main lontarkan pandangan supaya kita boleh lagi bersama-sama. Sebab saya tahu dalam isu rekod ni bukan Selangor je tak. Negeri lain pun ada kan. Dan saya dapat call daripada negara di Timur Tengah ada. Dia tahu saya sebagai guru ni, telefon, "Ustaz, macam mana saya nak dibantu macam mana?" Alamak kan, jauh. Jadi nampaknya dah merentas benua, nampaknya merentas ni dah. Jadi keperluan sekarang. Jadi apa tanggungjawab adalah kita pertama sekali jangan kita letakkan dalam isu dakwah ini, dalam nak membantu ummah ini, sebab komuniti rekod adalah sebahagian daripada ummah. Dan kita perlu bantu. Kalau kita tak bantu, macam mana dia nak terbebas? Dan pertama itu, kita jangan letakkan sepenuhnya kepada beban kepada MAIS. Dan sebaliknya kita kena bersama-sama. Sebab ayat tadi, wala takum minkum ummatun yad'una ila khair, dan seterusnya. Jadi pihak yang berikutnya adalah, selain daripada itu, ummah boleh buat apa tau? Ummah boleh melihat di mana ruang-ruang yang dia boleh bantu. Pertama, mungkin kalau dia ada duit, ada kelebihan duit, bagi duit. Kalau ada kelebihan tempat, wakafkan tempat. Macam contoh pintas ni kan, kita masih bayar lagi. Kok ada nak wakaf boleh tahu kan. Contoh begitu. Jadi sebenarnya membantu. Jadi kuranglah kos, kurang dari sudut contohnya ada komuniti-komuniti rekod yang tak ada kemampuan untuk bekerja. Dia bagi peluang pekerjaan dari sudut ni, support-support yang nampaknya luaran saja. Dari bab kerohanian memang MAIS dah bagi dah. Tiap hari sebulan, dalam sebulan berapa banyak kelas-kelas bimbingan. Kita buat kelas pengajian, kita boleh buat, termasuk kita buat hal ehwal berkaitan dengan kerohanian, rutin-rutin harian, zikir dan sebagainya, kita dah bantu. Mungkin ummah melihat atau masyarakat melihat apa yang boleh kami bantu. Ini saya ingat kita boleh buat survey ke apa kan, ada orang nak bantu ke dari sudut material ke, dari sudut sokongan dan sebagainya. Dan juga dalam bentuk pendidikan. Kalau ada ruang-ruang pendidikan, contoh nak sambung belajar, mungkin komuniti rekod ni tidak ada kemampuan, maka boleh memberi laluan, maka kita boleh buat wakaf pendidikan untuk komuniti, contoh begitu kan. Dan juga dari sudut sosial, mungkin komuniti rekod ni ada masalah dari sudut dia tak boleh dengan masyarakat, maka pihak masjid, pihak surau kena ambil tindakan. Bukan kita mendatangkan kecaman, tetapi juga kita adalah untuk menyantuni, mendekati mereka ni. Dan saya sendiri pengalaman, nanti soalan tu mungkin ada kot dalam berkaitan pengalaman, saya simpan dah soalan tu. Dan selain daripada itu juga, MAIS sendiri, bahagian pemulihan sendiri telah menyediakan berbagai seminarnya, simposiumnya, bengkel, ceramah, semua dah ada dah ni. Termasuklah hari ni live pula, zaman live kan, semua orang nak live, TikTok pun ada kot, dah ada kan. Jadi saya melihat bahawa apa peranan ummah untuk menyantuni rekod. Pertama sekali, lihat di mana ruang-ruang yang boleh dibantu. MAIS dah buat semua dah, banyak dah buat. Cuma dari sudut yang saya nampak lah, yang paling tepat sekali adalah menyediakan keperluan. Paling tidak yang asas bagi komuniti.
mungkin boleh masyarakat boleh ziarah rumah-rumah komuniti ini. Mungkin kita buat nanti akan kempen kepada rumah-rumah komuniti ini, beramah mesra dengan masyarakat setempat supaya mereka dapat bersama-sama bantu komuniti bersama, insya-Allah. Jadi saya rasa itu bukan baik. Saya kira kalau di sini apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz, kita peranan masyarakat itu sangat besar lah sebenarnya. Sangat. Di samping kita bukan kita mengambil alih kerja MAIS, Tidak. ataupun agensi ataupun badan-badan tertentu yang telah pun membantu menyantuni komuniti RIKOP ini, tapi dari sudut masyarakat sendiri pun peluang-peluang sebenarnya banyak kan. Jadi mungkin dari sudut macam Ustaz cakap tadi, wakaf, dan kalau kita dapat lihat juga situasi hari ini pun, kalau kita tengok komuniti RIKOP ni kebanyakannya kalau duduk dalam rumah-rumah komuniti RIKOP ni, mereka ni berada dalam masyarakat. Dia memang penempatannya dalam taman. Betul. Ada kalau yang duduk dalam pusat-pusat tertentu tu okey lah, maksudnya orang luar tak boleh masuk. Tetapi mana rumah-rumah komuniti RIKOP yang duduk dalam kawasan taman, kawasan perumahan dan sebagainya, maknanya kalau dari sudut keutamaan ada orang yang setempat, orang yang berdekatan bantu bersama-sama bantu. Betul. Jadi mungkin boleh datang kepada komuniti tersebut, apa sumbangan yang mereka boleh bantu. Ya, betul. Kan? Menarik cadangan itu tadi, kebersamaan program-program yang melibatkan masyarakat juga. Saya pun baru ni pun ada juga minggu lepas kalau tak salah saya lah, dengan pengasih Selangor. Mereka adakan satu program macam sukan, karnival, mini sukan bersama dengan orang kampung. Masya Allah. Menarik sekali. So maknanya tidaklah jadi komuniti bila duduk dalam kampung, dalam taman, mereka hanya dia saja. Masyarakat akan boleh faham apa sebenarnya yang mereka lakukan, dan ruang-ruang untuk mereka dibantu dan sebagainya. Masya-Allah, masya-Allah. Itu dia. Saya kira peranan ummah itu begitu besar lah sebenarnya. Banyak peluang-peluang yang kita boleh bantu. Okey Ustaz. Memandangkan Ustaz pun adalah berpengalaman lama lah dalam sebagai guru pembimbing RIKOP. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin Ustaz boleh share lah mungkin selepas ini. Tapi saya difahamkan kita ada soalan daripada penonton. Soalan daripada penonton. Soalannya boleh tak pihak teknikal kita kongsikan soalan ni? Soalan pada penonton. Mungkin boleh kongsikan pada kita soalan pada penonton. Saya tengok. Tak maaf. Baik. Okey Ustaz, boleh? Ya, boleh insya-Allah. Ada soalan daripada penonton ni. Apakah peranan Ustaz sepanjang menyantuni RIKOP daripada Mason Meek? Apakah peranan Ustaz sepanjang menyantuni komuniti RIKOP? Dan bagaimanakah kaedah Ustaz mendekati komuniti RIKOP ni, Ustaz? Itu menarik tu, maknanya mahal pengalaman tu mungkin tak dapat nak dibeli. Dia hanya datang setelah berapa tahun yang kita alami. Silakan Ustaz. Ni soalan ni dapat soalan penonton sebelum soalan yang sebenar keluar ni. Ini masalah ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikanlah peranan dari sudut pengalaman. Pengalaman lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Atas maknanya nampaknya ummah masyarakat kita nampak dah Cana dah tu. Nak tahu tu. Suki berkesan ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan kebaikannya kita dapat bersamalah, yang bertanya, yang menjawab, dan juga segala semua kru-kru yang ada bersama kita pada hari ni. Baik, Alhamdulillah. Kalau sebut pengalaman tak adalah banyak. Tapi sebagai perkongsian, mungkin pengalaman saya berbeza dengan orang lain. Jadi apabila sepanjang saya bersama-sama dengan komuniti RIKOP ni, kalau sebut pengalaman saya adalah pertama sekali memang pada awal-awalnya memang saya rasa saya pun sama dengan masyarakat luar. Sebab kita knowledge, pengetahuan tentang komuniti ini tidak ada. Tapi walau bagaimanapun saya sebagai guru pembimbing, saya kena, ini pengalaman, maknanya saya mendekati mereka dengan mendapatkan maklumat, mendapatkan penjelasan, mendapatkan mendapatkan penerangan daripada mereka. Sebab kita bila nak berdakwah, pertama sekali kita kena tahu dulu latar belakang mad'u itu. Itu penting. Jadi masyarakat pun kena macam tu.
masyarakat apabila kalau ada di kawasan taman perumahan ada rumah-rumah yang berkaitan dengan asnaf rekod ni, jangan kita buat stigma atau jangan kita cepat mengeluarkan apa-apa statement dan sebagainya. Sepatutnya kaedah yang diajar oleh Nabi SAW adalah kita kena tahu latar belakang dia. Kita kena melihat kepada sejarah dia. Tak boleh kita keluarkan satu statement dan sebagainya tanpa kita la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah Taala, tak boleh kita bercakap dengan perkara yang kita tidak tahu. Jadi pengalaman saya pertama itu dulu. Saya mendekati kalau mungkin rumah pemulihan seperti Pintas, dia tahulah macam mana saya mendekati mereka ni, seolah-olah saya menjiwai betul. Saya rasa lah, tak tahu dia orang menjiwai, tapi saya rasa so masa saya bersama dengan mereka banyak. Sampai saya rasa selesa. Kenapa? Saya nampak ini merupakan satu perjuangan dakwah. Kerana di luar sana kebanyakan kita berdakwah dalam platform ataupun dalam lapangan yang sama. Adapun tentang community recop ini adalah satu perkara yang baru diketengahkan oleh MAIS khususnya. Maka tidak ada yang memberi perhatian penuh dengan konsep yang jelas. Maka MAIS dah sediakan modul, MAIS sediakan platform dan sebagainya. Saya masa tu saya rasa mungkin inilah saya sebagai mungkin inilah satu peluang bagi saya untuk bersama-sama di lapangan dakwah dalam komuniti rekod. Jadi saya mendekati, itu pertama sekali lah. Yang kedua, setelah saya mendekati, saya dapat absorb ataupun saya dapat menemui beberapa perkara yang menjadi salah faham kepada komuniti. Saya jumpa, itu menjadi satu permata lah. Permata Pintas. Permata lah. Bila saya jumpa, begini. Saya kata, ini yang masyarakat tak tahu. Bila saya tahu, saya kata saya perlu menyebarkan ataupun mengajak kepada masyarakat. Antara contoh Ustaz, sebab Ustaz tanya pengalaman tadi kan. Saya pertama sekali saya punya kaedah lah. Saya nak meredakan ataupun mencari titik pertemuan, iaitu mengurangkan stigma. Sebab bila isu community recop naik di muka depan akhbar, seolah-olah itu dosa paling besar lah di atas muka bumi ni. Sampai dosa lain dah tak ada dah. Jadi itu satu macam, ni stigma, satu ketidakadilan bagi saya. Yalah, dosa tetap dosa kan, salah tetap salah, betul tetap betul. Kita kena yang tu. Jadi bila saya tengok itu, ada double standard dalam hal ini, maka saya lihat perlukan kepada kefahaman. Akhirnya saya buat apa tahu? Saya buat bawa komuniti ini bertemu dengan masyarakat. Antaranya saya tanya mereka sesi luahan, sesi apa, saya dapati ada beberapa poin. Antaranya mereka telah melakukan kesilapan. Mereka nak mendekati masjid, surau, tapi tak dapat. Malahan dapat kecaman. Itu yang saya jumpa 80%. 80%. Jadi kita berfikir, orang yang di masjid surau ni buat apa? Saya pun orang masjid, saya pun orang surau. Kenapa ada orang nak beribadah, orang nak buat baik? Disebabkan kluster itu, maka menyebabkan kita menolak untuk dia kembali kepada Allah. Itu kan satu kesilapan kan? Salah itu. Jadi saya nampak itu. Akhirnya saya buat sesi untuk elakkan stigma, mengurangkan salah faham antara antara kedua-dua sekali. Antara sama ada komuniti dengan masyarakat komuniti. Jadi saya buat pertemuan. Sesi-sesi itu ada nama sesi, segan juga saya nak sebut sesi itu. Kemudian bila sebab saya, dan mereka bagi respon, Ustaz, seronoknya dapat jumpa orang ni, dan kami ingatnya semua orang macam tu. Saya ingat orang Tok Lebay masjid surau begini semua. Tak semua rupanya, ada yang baik hati, ada yang nak bantu kami. Baru dia orang tahu. Jadi kuranglah stigma. Akhirnya mereka mendapati bahawa kita perlu menyediakan diri kita untuk mendekati agama. Sebab ramai lagi orang sokong. Cuma pendedahan ataupun kesedaran tentang bimbingan ni tak ada. Begitu juga apabila saya bertemu dengan ini pihak komuniti, berjumpa dengan pihak masyarakat ataupun orang macam ustaz selebriti contohnya kan. Bila kita tanya, bila mereka mendekati, baru dia faham, rupanya kami juga salah. Sebab apa? Tak tahu latar belakang pun. Jadi bila saya dekatkan tu, alhamdulillah, saya ingat ini satu kaedah yang boleh kita gunakan bersama. Jadi masyarakat pun begitu, dari pihak MAIS pun dah bagi platform dan sebagainya. Jadi itu antara pengalaman saya lah
Dan akhirnya setelah akhir ni kita banyak lagi nak cerita ni. Bayangkan bertahun-tahun ni. Kalau takkan nak share semua kan. Simpan sikit dulu. Jadi kalau dari sudut perkara-perkara yang lain sudah saya dah cuba banyak ruang-ruang yang boleh menyebabkan rekod ini boleh dibebaskan, insya-Allah. Jadi saya ingat tu dulu. Itu dia. Saya kira walaupun agak sedikit sebenarnya pengalaman yang dikongsikan, tapi sebenarnya mungkin pengalaman tu mungkin tak sampai setahun lagi kot yang Ustaz kongsikan dengan yang banyak lagi itu baru pertama, babak pertama. Jadi tuan-tuan perempuan yang Allah SWT, sebab itulah kenapa pentingnya kita nak dedahkan pada hari ini, masyarakat perlu bersama dengan community record supaya kita faham mereka dan kita boleh bersama-sama apa yang kita boleh bantu. Dan di sinilah mungkin tuan-tuan perempuan juga mungkin ada salah faham yang selama ini kita melihat community record dalam satu keadaan, tapi setelah kita bersama dengan mereka, Ustaz, betul. Konsep Ustaz tadi, kita nak cari apa yang kita boleh bersama-sama membantu mereka. Ini penting sebenarnya, supaya mereka ni tak rasa nak berubah, tetapi tak boleh sebab tak ada halangan tertentu. Tak dibantu, betul. Jadi Ustaz, kalau nak kira kaedah, mungkin Ustaz dah sebut, mungkin Ustaz boleh kongsikan mungkin ada kaedah lain dan cabaran juga dalam kita nak menyantuni rekod, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Nampaknya soalan bertalu-talu ni. Berkenaan dengan kaedah, betul. Setiap satu mad'u yang kita jumpa berlainan kaedah dia. Tak boleh kita pukul rata. Ini kaedah dalam dakwah begitu. Walaupun kita nampak macam sama, tapi bila kita mengetahui latar belakang mereka, kaedahnya berbeza. Sangat berbeza. Dalam satu komuniti. Setiap orang tu berbeza pula. Jadi sebab itu, da'i pendakwah ni memang kena banyak sabar. Memang kena sabar. Takkanlah Nabi, keilmuan Nabi tu ada 4 sifat dia tu hebat dah. Tapi macam mana Nabi menghadapi, betapa sukarnya nak berdakwah. Kalau kita ni jauh lah kan, terlalu jauh. Jadi, kita kena ada satu kaedah yang mana kaedah ni bukanlah kita create semata-mata, kita ada panduan Quran dengan sunnah, tapi tidak dilupakan juga kita ada panduan daripada pengalaman-pengalaman para ulama, dan juga di peringkat yang paling asas pengalaman-pengalaman orang yang mendekati komuniti ini. Jadi MAIS lah tempat yang kita boleh rujuk. Sekiranya ada negeri-negeri lain yang inginkan panduan daripada pihak MAIS macam mana nak menyantuni, boleh bertemu dengan pihak rekod untuk bersama-sama dapatkan kaedah. Cuma saya nak berkongsi juga tentang bagaimana ataupun kaedah menyantuni rekod ini. Saya bahagi kepada dua lah. Secara umum ni konsep umum lah ya. Dah disebutkan tadi, nak santuni rekod pertama sekali kita sebut sebagai kaedah luaran lah. Luaran dan kaedah dalaman. Sebab nak menyantuni dia tak boleh one way, dia mesti two way. Dan mesti dalam dan luar. Jadi sudut luaran ialah persekitaran masyarakat. Kita nak santuni ni, kita kena tengok dulu persekitaran ni macam mana. Kalau kita santun tapi persekitaran ni masih macam tu juga, tak jadi juga. So kita kena tengok adakah masyarakat di keliling itu membantu, jiran-jiran tadi membantu atau tidak. Kalau kita hanya duduk di dalam komuniti, kita bagi nasihat kita, tapi luaran tidak membantu, dia akan gagal juga. Sebab itu kita gunakan dua kaedah. Kaedah luaran, mana tepatlah kempen hari ini. Ummah nak irsyad ummah, maknanya kita nak bantu beritahu pada ummah supaya ummah bantu pada hal luaran tadi. Hal luaran tadi dibantu. Kita yang guru pembimbing yang dah terlantik ni, kita bantu hal dalaman. So bila ada membantu luaran dan dalaman ni, insya-Allah dia akan mencapai satu pendekatan dan kaedah yang holistik lah. Yang sangat sesuai dan boleh memberi kesan yang sangat baik. Dan kalau saya nak sebut satu-satu, saya ada catat ni beberapa satu tentang kalau contoh dari sudut luaran, masyarakat perlu ada kepahaman, perlu ada pengetahuan nak tahu rekod tu apa tadi. Kemudian perlu ada kefahaman, nak faham satu hal juga. Kemudian masyarakat juga perlu ada pendekatan, kita kata dakwah bil hal, kan. Ini kalau masyarakat di keliling kita biarkan komuniti dia nak berubah, dia nak berhijrah, tak ada orang bantu. Akhirnya mereka tak ada semangat kerana tidak dibantu. Maka dia tak boleh bebas lah rekod tadi. Dan yang kemudian pendekatan dan itu luaran. Daripada sudut dalaman,
ialah lebih kepada diri. Lebih kepada diri sendiri, kita sendiri, ataupun diri kepada komuniti itu sendiri. Yang pertama sekali, saya menyeru kepada komuniti di luar sana, kaedah yang dibawa oleh guru pembimbing ataupun masyarakat nak bantu. Kalau komuniti sendiri tidak ada kemahuan, tidak ada kehendak, tidak ada cita-cita untuk berubah. Sebab tu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ikhtiar, Allah bagi kita daya dan upaya usaha untuk berubah. Kalau niat pun tak ada, kemahuan pun tak ada, apatah lagi kita nak cerita tentang mujahadah. Mujahadah lagi lah. Yang kita mahu tak dapat-dapat. Adakah kita nak undur belakang ataupun terus? Jadi ini perlu, macam saya seperti guru pembimbing juga, ini sangat penting untuk kita, ini konsep bimbing ni. Bila kita jumpa, Ustaz, saya dah cuba macam ni, tapi tak boleh. Teruskan, kita ajar macam mana kita nak terus. Kadang-kadang hidup ini, pergantungan kita, kalau kita letakkan pergantungan kita kepada selain daripada Allah, kita takkan dapat pertolongan itu. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, cantik kan? Jadi sempurna tadi. Jadi dua kaedah. Dan satu lagi, saya ingat kita ada modul istitabah kan, yang dalam tu pun community record juga guna. Maka apa yang disebut kaedah, saya pendekkan dia adalah kaedah URP. URP ni apa? Dalam tu tak sebut URP, saya sendiri pendekkan. Mudah nak ingat. URP itu adalah ukur sejauh mana kesilapan dia, masalah dia. Bila kita ukur tahap keparahan masalah dia tu, maka kita akan boleh santuni dia. Kat tu kaedah, antara kaedah tak nak awal. Kemudian dah ukur, takkan biar, mesti rawat lah dia. Apa ubat yang sesuai? Dah ukur kau ni demam ni, dos ni. Contoh. Yang ketiga adalah setelah kita bagi ubat, ini konsep bimbing. Bila kita bagi ubat, tinggal dibuat sendiri. Kita tak tahu dos tu sesuai tak sesuai, kita kena pulihkan dia. Kita tarik dia. Ini konsep bimbing. Irsyad umat bimbing, kita pegang dia, kita macam mana makan ubat dah okey, sebulan okey, contoh. Kita bagi rutin zikir ke apa kan, kita bagi apa amalan-amalan, macam mana dah dapat ketenangan. Ini dipanggil bimbing. Dan itu pertama. Yang kedua, kaedah menyantuni dengan kaedah sokongan. Itu yang dikatakan tadi, kita minta ummah bersama-sama kita dengan kaedah sokongan. Kalau dalam modul istitabah tu disebut tentang apa? Kerohanian, sosial, psikologi, perkhidmatan, ekonomi dan masyarakat. Banyak. Kalau nak baca tu panjang lebar hari ni nak baca. Ada bukunya besar gitu kan. Tapi dah cukup dah, lengkap dah. Dalam tu ada kerohanian ni. Contohnya kerohanian ni apa ni? Ini saya nak satu je. Bila sebut rohani, bukan hanya kita bagi, okey awak zikir ya, contoh. Awak baca selawat je, bukan macam tu. Dia dipanggil konsep dalam ilmu tasawuf, dipanggil suhbah. Suhbah ni apa? Kita sebagai guru pembimbing, kita kena mendekati mereka, kena tahu perjalanan rohani mereka. Dan komuniti juga kena luahkan. Oh, saya buat macam ni, saya semayang, saya tak bolehlah macam ni. Kita bantu dia. Situ tahap dipanggil irsyad. Itu bimbing rohani dia. Begitu antara kaedah yang saya boleh kongsi lah. Banyak lagi nanti. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya kira perkongsian yang diberikan, yang kita dapat pada hari ini sangat bernilai dan sangat besar untuk sama-sama kita sajikan, kongsikan kepada masyarakat semua. Mungkin terakhir Ustaz, mungkin sebelum kita nak tutup lah kan. Ya, dah ujung dah ni. Sebelum ujung, manakala kita ada masa yang sangat suntuk. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita dan masyarakat, terutama saya juga sendiri nak belajar. Kesimpulan lah daripada perbincangan tajuk yang mungkinlah ini mutiara akhir ni, permata akhir ni yang kita boleh pegang dan kita boleh sama-sama sematkan dalam diri kita. Dan kita pergi mana-mana pun, supaya apabila kita bersama dengan komuniti rekod ni, kita faham situasi mereka dan kita boleh bersama-sama dengan mereka. Mungkin ada yang Ustaz boleh kongsikan kepada kita. Saya rasa kesimpulan ni banyak harapan lah. Kita sebut harapan kita dalam kempen bulan pembebasan rekod. Kita nak rekod ni dapat pembebasan yang kata apa, yang berjaya lah. Mereka dapat lalui dan kemudian mereka berjaya daripada belenggu tersebut. Sebab itu kita kempenkan. Maka saya boleh petik lah, sebab bila kita sebut irsyad ummah untuk menyantuni rekod, adalah masyarakat perlu memahami bahawa ini tugas kita bersama.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maka ini sebenarnya satu konsep yang Allah Taala bagi pada kita bahawa kita kena buat dari sudut 3 perkara. Kita mengajak community record khususnya ini mengajak kepada ud'u ila sabili rabbika, untuk kembali pada Allah. Mereka berkehendak untuk berhijrah, tapi kita menolak. Ini bukan jalan agama. Jalan agama bila mana orang melakukan kesilapan, kita membuka. Sebab yang memberi keampunan bukan kita, tetapi Allah. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk bersama-sama dengan mereka, maka kita kena ambil kaedah yang Allah Ta'ala ajar pada kita, ialah mengajak mereka, bantu mereka untuk dekat kepada Allah. Wal mau'izatil hasanah. Kita hikmah dan mau'izah hasanah. Dengan cara hikmah, cara yang bijaksana, cara yang baik, sopan, cara yang tidak dengan cara kekerasan, penghinaan, kecaman dan sebagainya. Kita hendaklah cara hikmah, kemudian kita mau'izah, banyakkan nasihat. Dan mereka perlukan, saya nampak mereka sangat menunggu, menunggu nasihat-nasihat daripada masyarakat, menunggu nasihat daripada para asatizah, menunggu nasihat daripada orang-orang agama khususnya. Nak bantu mereka sebab mereka telah terjebak dalam masalah. Kita nak tarik mereka, kita nak bantu mereka, kita nak selamat mereka. Bukan kita nak selamat diri kita sendiri. Kesalahan, semua orang buat kesalahan. Cuma berbeza, kesalahan itu berbeza setiap orang itu. Sebab kita memandang bahawa rahmat Allah itu mendahului daripada kemurkaan. Inna rahmatullah. Sungguhnya Allah itu banyak memberi rahmat. Ghafurur Rahim. Takkan kita Allah Ta'ala rahmat, Allah ampun, tiba-tiba kita bertemu dengan rekod, kita meletakkan satu gap bahawa orang ni tak sesuai di masjid surau. Orang ini adalah orang pendosa dan sebagainya. Padahal mereka nak dibantu. Kita kena bantu. Dan juga saya nak sebut juga dalam satu firman Allah Ta'ala, wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau kita rasa kita ni orang beriman, kita semayang kat masjid, kita pergi surau, kita buat baik, takkan kita nak jadi seorang yang baik? Allah kata orang mukmin lelaki, orang perempuan, ba'duhum li ba'din, ba'duhum awliya'u bi ba'd. Berlindung kepada sesama mereka. Tetapi bila datang kumpulan, kita jumpa dengan komuniti ini, kita tak melindungi dia. Sebab itu kita ajak untuk kita bimbing. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang yang mereka yang bertungkul lumus untuk bantu aulia, ba'duhum ba'dha ni, auliya'u ba'd, ini mereka akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ialah harapan kita kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami, dapat mengetahui pertama, kemudian dapat memahami community record ni macam mana. Supaya kita ialah kempen ini berjaya, dapat faham, kemudian disambut baik oleh masyarakat. Kita bahasa kita kata memasyarakatkan community record. Kita nak memasyarakatkan community record dalam bentuk bimbingan. Itu yang pertama di sudut dan community record itu mampu untuk dibebaskan dengan sokongan ini. Kita harap macam tu. Yang kedua, saya punya harapan kepada komuniti itu sendiri supaya kesedaran, kemahuan diri, kehendak mesti kuat dan bulat. Disebut dalam kitab sebut himmatun aliyah, himmah yang kuat. Kuat ni tekad dan bulat. Bila kita nak hijrah, jangan lagi pandang ke belakang. Terus kuat, lawan kehendak yang kita ke arah itu. Kalau kita tidak ada kekuatan, kita dah habis masa 10 tahun, 20 tahun dengan pelbagai, maka Allah bagi peluang nyawa yang ada berkhidmat. Malahan kalau saya ajak kepada community record yang ada NGO-nya dan sebagainya, khidmat untuk NGO itu. Supaya dengan khidmat itu Allah rahmat kita, Allah bantu kita untuk kita dibebaskan. Dan itu menjadi kita mengharapkan agar itulah balasan yang Allah bagi pada kita. Allah ampun dosa kita disebabkan itu. Sebab kita nak bantu orang lain. Dan seterusnya ialah banyakkan untuk kita manfaatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi komuniti juga perlu memberi manfaat kepada masyarakat supaya dia what you give, you get back lah. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua untuk bantu sama-sama amar ma'ruf nahi munkar ini. Mudah-mudahan saya pihak Ma'is Record terus sampai yaumul qiyamah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itu dia saya kira kesimpulan
ataupun harapan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ya. sangat besar, dan mudah-mudahan juga dengan program kita hari ini dan program kita sepanjang bulan pembebasan rekod ini, pelbagai aktiviti telah dirancang dengan harapan kita nak sampaikan, nak bersama-sama dengan masyarakat juga bersama dengan MAIS, bersama dengan pembimbing, bersama dengan komuniti, supaya kita semua ni masing-masing ada tugas dan tanggungjawab masing-masing lah dalam berperan sebagai menyantuni rekod itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran Allah yazik. Ustaz, Allah yazikam. atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama kita Sama-sama. berkongsi pengetahuan, ilmu dan pengalaman juga sebenarnya yang mahal itu kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua, dan juga penonton-penonton kita di luar sana, insya-Allah. Jangan lupa kita ada satu lagi sesi live kita dalam kempen bulan pembebasan rekod ni, insya-Allah minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama dengan panel yang berbeza, insya-Allah, dengan tajuk mungkin yang menarik juga, sama-sama kita kongsikan nanti, insya-Allah. Jangan lupa follow FB Majlis Hakim Islam Selangor, like, komen dan boleh share lah. Dan jika tuan-tuan perempuan rasa bermanfaat perkongsian kita dan perkongsian yang sebelum-sebelum ni, boleh share juga, copy link, share dekat grup-grup WhatsApp. Oh, ini sebenarnya rekod yang kadang-kadang mungkin dalam keluarga kita sendiri pun salah faham, yang tak faham, yang rasa terus dengar kecam terus, bukannya dengar nak bantu, kecam terus, Ustaz. Jadi ini yang kita, kalau boleh kita elakkan, kita berada di tempat yang macam tu. Kalau boleh kita ni yang menyebarkan banyak manfaat lah kepada masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat, yang berguna untuk orang lain, seperti mana ayat yang telah disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Dan pada hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita bertemu lagi, insya-Allah, dalam mungkin program-program yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan juga saya daripada tim seluruh technical daripada Majlis Hakim Islam Selangor, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan sepanjang live ini berjalan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.